Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan tajuk selesaikan masalah wang bagi matematik tahun 4, rujuk buku teks muka surat 128. Jadi untuk menyelesaikan sesuatu masalah matematik, soalan penyelesaian masalah, kamu kena faham penggunaan kata kunci ya. Kata kunci tu apa dia cikgu? Kata kunci tu merupakan ayat matematik yang selalu ada dalam soalan penyelesaian masalah. Jadi melalui ayat tu kita faham operasi apa yang kita nak buat. Alright? Jadi kalau boleh hafal kata kunci ni baguslah. Kalau tak boleh hafal pun tak apa. Cikgu akan tunjukkan caranya nak gunakan kata kunci. Melalui kata kunci kita tahu. Kita baca dan fahami soalan dan kita tahu penggunaan kata kunci. Jadi kita boleh buat operasi apa yang kita nak jawab tu. Jadi, cikgu ambil contoh ya. Sekiranya dalam soalan penyelesaian masalah tu, ada ayat yang menyatakan cari jumlah. Jumlah tu jumlah yang sedikit sahaja. Jadi, operasinya, operasi apa? Cari jumlah ya. Ayat yang jumlah yang sedikit, operasi tambah ya. Yang ni tambah ya. Alright. Seterusnya, menggunakan. Sekiranya ada ayat dia kata menggunakan dua daripada sekian-sekian. Okey. Jadi cuba kita fikir bila kita gunakan sesuatu barang tu ataupun contohnya ya, ada duit RM10, kemudian kita guna RM2. Jadi kamu dah tahu situ bila kita gunakan satu wang tu, kita guna wang tu maksudnya wang tu akan jadi sedikit kat kita, tinggal sedikit. Jadi, bila tinggal sedikit tu melibatkan operasi tolak ya, tolak. Yang ni ya, ada menggunakan, maksudnya operasi tolak. Okey, memasukkan. Cuba fikir ya, kita ada duit sebanyak lebih kurang RM100 dalam bank, kita memasukkan lagi RM10. Jadi, bila memasukkan ni, melibatkan operasi apa? Duit kita akan jadi banyak, betul tak? Kalau melibatkan duit lah. Jadi kalau memasukkan, bermaksud walaupun tak ada dekat sini, jadi memasukkan adalah operasi tambah ya. Okey, sekiranya contoh air, bagi air, memasukkan 1 liter air lagi. Maksudnya air itu akan bertambah. Jadi kena tambahlah. Baki seterusnya ya, baki. Okey, baki ni selalunya melibatkan yang inilah tolak ya, tolak. Baki, operasi tolak. Okey, tinggal berapa duit kita ataupun baki air ialah maksudnya benda tu akan jadi berkurang. Jadi kena operasi tolak. Okey, jumlah yang banyak. Seterusnya jumlah yang banyak. Tadi jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ni contohnya melibatkan 20 buah rumah ataupun 5 kali. Jadi jumlah yang banyak di situ melibatkan jumlah yang banyak. Okey, kalau jumlah yang sedikit tadi tambah kan, jumlah yang banyak ni jumlah kesemuanya, nilai yang besar, maksudnya operasi darab ya. Okey, sama banyak. Okey, ada perkataan sama banyak dalam ayat matematik soalan penyelesaian masalah. Sama banyak, dikongsi bersama, diagihkan sama rata. Okey, yang ni untuk yang ni lah. Okey, untuk operasi dipotong sama rata, operasi bahagi ya. Bahagi sama banyak tu maksudnya operasi bahagi lah. Ada 10 orang dibahagi sama banyak kepada 2. Jadi, kena bahagilah. Alright. Kita lihat contoh yang pertama, baca dan fahami soalan. Jadual menunjukkan harga peralatan komputer yang dibekalkan oleh seorang pemborong ke 3 buah kedai komputer. Hitung jumlah harga peralatan komputer yang dibekalkan. Okey, ada langkah yang pertama, baca dan fahami soalan, sudah. Fikir cara, lihat kata kunci je ya. Okey, yang cikgu nyatakan tadi kata kuncinya di sini ada jumlah ya. Jumlah ni lihat ya, jumlah yang banyak ke sedikit. Dia nak jumlah yang sedikit saja ya. 3 kedai. Okey, 3 kedai komputer yang ni sedikit saja. Jadi dia nak jumlah di sini berkaitan dengan tambahlah, operasi tambah yang mana?
Okey, tambah ketiga-tiga ni. Alright. Jadi langkah pertama nak kena tambah tu, kita lihat duit sen dulu. Okey, kedai A ni ada duit sen. Okey, titik 20 sen. Okey, yang ni B tak ada duit sen. Jadi kita kena tulis duit sen bagi B tu jadi RM19899.00 ya. Duit sennya sifar pun kena tambah. Kena letak dekat sini. Kenapa? Sebab A tu ada 20 sen ya. B tak ada sen. C tak ada sen, jadi kena tambah juga sen tu kena tambah. Okey, titik sifar juga. Alright. Kita lihat dapat berapa jawapan. Jadi boleh tambah ketiga-tiga kedai tadi ya. Jadi cikgu tak perlu ajarlah tambah. Sebab senang saja kan. Jadi kamu dapat jawapannya RM60,494.20. Alright. Kita lihat contoh kedua. Baca dan fahami soalan ya. Okey, yang pertama tu. Pada bulan Julai, Anding membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,600.40. Pada bulan Ogos, dia memasukkan cek bernilai RM33,565 ke dalam akaunnya. Berapakah baki terkini akaunnya? Jadi cikgu dah tunjukkan tadi penggunaan kata kunci kan. Jadi kita fikir cara, kita lihat kata kunci, barulah kita tahu operasi apa yang kita nak buat. Alright. Jadi langkah seterusnya kita bulatkan kata kunci. Okey, yang ni kata kunci yang pertama ya, dia ada membayar. Sekiranya kita ada duit, kita bayar. Cuba fikir, duit tu akan jadi banyak kepada kita atau kurang? Okey, maksudnya kalau duit tu kurang, maksudnya operasinya tolak. Jadi dia membayar RM27,000 daripada simpanannya RM85,600.40. Jadi, yang ni jumlah simpanannya, membayar adalah operasi tolak lah sebab duit tu akan jadi kurang. Okey, jadi nak tolak dengan berapa? Kita tolak yang ni RM85,600.40 tolak dengan RM27,000 dulu. Okey, maksudnya operasi tolak dahulu. Okey, seterusnya pada bulan Ogos dia memasukkan cek bernilai. Dia memasukkan cek. Memasukkan cek tu bermaksudnya duit, wang. Jadi memasukkan cek, memasukkan duit, memasukkan wang. Jadi bulatkanlah memasukkan wang lah jadinya. Jadi memasukkan RM33,565 ke dalam akaunnya. Jadi memasukkan adalah operasi tambah ya, tambah. Jadi berapakah baki terkini akaunnya? Jadi di sini kamu dah tahu dah langkah pertama kena tolak, kemudian tambah. Alright, jelas ya? Jadi sebelum tolak tu kita kena tahu dulu RM27,000 tu tambahkan duit sen ya, titik sifar ya. Okey, yang ni. Jadi tolaklah. Tolak kamu akan dapat RM58,640. Kenapa tolak? Sebab dia bayar yuran tadi. Jadi duitnya berkurangan. Kemudian dia memasukkan cek, kita kena tambah semula ya, memasukkan duit semula. Jadi duit dia akan bertambah. Ini nak tambah dengan berapa? RM33,565, cuma tambah duit sen saja. Sebelah kanan sekali tu. Jadi kamu dapatlah jawapan RM92,165.40. Alright, jelas ya? Senang sahaja. Kita lihat contoh yang ketiga, kos pemasangan kamera litar tertutup di sebuah rumah kedai ialah RM2,750. Satu ya, satu kamera. Satu CCTV lah. Okey, yang ni harganya RM2,750. Jadi boleh bulatkanlah. Baca dan fahami soalan ya. Kemudian lihat kata kunci dan bulatkan. Okey, kemudian berapakah kos pemasangan yang sama di 8 buah rumah kedai tersebut? Okey, jadi dia nak 8 buah rumah. 8 buah kedai lah, rumah kedai. Okey, jadi satunya berharga 2750. Satu kamera. Jadi dia nak 8. Cuba kamu fikir. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buat dalam bentuk gambar rajah. Lagi faham kan? Satu harganya 2750. Okey, 2750. Jadi kalau 8, maksudnya di sini melibatkan operasi darab. Okey, jumlah yang banyak ya. Walaupun dia tak tulis jumlah,
tapi dia nak jumlah yang banyak di sini. Kamu faham kan? 8 buah. Jadi jumlah yang banyak kena darab. Alright. Darab ya. Tulislah darab. Jadi darab lah. Kalau guna bentuk lazim, boleh. Bagi yang murid yang lemah lagi sifir ya. Jadi boleh tulis sifir 8 kat sebelah tu. Kemudian darab bentuk lazim. Kamu akan dapat jawapannya RM22,000. Okey, bagi murid yang jawab dengan kaedah lattice ya. Kaedah lattice. Jadi guna kaedah lattice, tak perlu tulis RM lah lagi ya. Okey, jadi tulis nombor saja, angka saja, darab dengan 8. Jadi akhir sekali jawapan tu, soalan ada RM, jawapan pun perlu ada RM. Wajib tulis ya, RM. Jadi dapat jawapan yang sama ya, RM22,000. Alright. Contoh keempat, baca dan fahami soalan, kemudian bulatkan kata kuncinya. Sebuah syarikat memperuntukkan RM3,500 sebulan untuk tabung kebajikan. Jumlah peruntukan setahun disumbangkan sama banyak ke 7 buah rumah kebajikan. Hitung amount yang diterima oleh sebuah rumah kebajikan. Jadi di sini bulatkan RM3,500 sebulan ya. Sebulan, kena faham yang tu. Kalau setahun, 12 bulan. Alright. Kemudian di sini dia kata jumlah peruntukan setahun. Okey, tadi sebulan, yang ni setahun. Cikgu dah sebut tadi ya. Sebulan, setahun, 12 bulan. Kemudian dia kata sama banyak. Okey, tadi cikgu dah tunjuk juga sama banyak kata kunci bagi operasi bahagi. Alright. Jadi nak bahagi dengan berapa? Dah dinyatakan dah 7. Jadi hitung amount yang diterima oleh sebuah rumah kebajikan. Jadi di sini sebulan RM3,500. Sebelum bahagi tu ya. Ada lagi operasi lain. Jadi RM3,500 untuk tabung kebajikan. Sebulan. Jadi jumlah peruntukan setahun. Setahun dia kata. Setahun 12 bulan. Jadi sekarang ni kita nak kena buat apa? Sebulan RM3,500 darab dengan setahun dah 12 bulan. Jadi 12 darab dengan RM3,500. Kena kira dulu yang ni. Kemudian darab ya. Darab. Kemudian barulah bahagi dengan 7. Alright. Kenapa darab? Sebab tadi sebulan, dia nak setahun. Jadi darablah 12 bulan. Kenapa bahagi? Sebab ada kata kunci sama banyak. Sama banyak adalah bahagi. Buatlah bentuk lazim. 3,500 darab dengan 12. Okey. 2 dulu ya. Bulatkan 2. Jadi darab dengan 2 dulu dapat 7,000 kan. Okey, kemudian dah habis dah 2 tu, potonglah. Yang ni buat bentuk lazim. Okey, 1 pula. Okey, jadi di sini sifar ya. Jadi sifar darab 1, turun bawah ya. Sifar. Kemudian darablah yang lain. Jadi kamu akan dapat 42,000. Okey, baru darab. Okey, kemudian kena bahagi ya. Bahagi 7 sebab apa? Sebab disumbang sama banyak ke 7 buah rumah kebajikan. Okey, bahagi dengan 7. Jadi darab ni juga kamu boleh buat bentuk lazim, bentuk lattice ya. Boleh buat bentuk lattice seperti contoh yang sebelum ni lah. Jadi bagi murid yang lemah sifir lagi, boleh tulis sifir 7. Jadi kamu bahagi seperti biasalah, 6 darab 7, 42 ya. Guna teknik darab yang ni. Jadi 42, yang lain sifar yang ni. Sifar ni naik atas pun boleh. Jadi kamu akan dapat jawapan RM6,000. Okey, jelas ya, RM6,000. Okey, satu lagi cara guna kaedah potong ataupun kaedah mangsuhkan. Okey, bagi kaedah potong ataupun kaedah mangsuhkan, 42,000 bahagi dengan 7 sama juga maksudnya dengan 42,000 per 7. Okey, jadi gunalah sifir 7 darab 7 ya. Guna darab 7. Jadi di sini boleh potonglah. 1 darab 7, 7. Kemudian ambil yang 42 ni. Ada kaitannya, sifir 7. 42 yang ni kan, darab dengan 6 kan. Okey, jadi sekarang ni 1 darab 7, 7. Dah habis lah bawah. Okey, 6 darab 7, 42. Jadi yang sifar ni boleh potong terus naik atas saja. 1, 2, 3. Jadi samalah dapat jawapannya RM6,000. Alright ya. Boleh guna 3 kaedah ya.
Seterusnya kita lihat contoh yang kelima, baca dan fahami soalan. Kos mengubah suai rumah Encik Ming Ho ialah RM75,000. Dia membuat bayaran ansuran sama banyak. Okey, dah ada dari sini sama banyak. Jadi boleh terus bulatkan, dah tahu dah kan sama banyak tu operasi bahagi. Sebanyak 5 kali pada April, Mei, Jun, Julai dan Ogos. 5 kali. Okey, dah disebut 5 kali. Bulan berapa? Okey, ini ada 5 bulan. Maksudnya bulan April, Mei, Jun, Julai dan Ogos. Soalannya, berapakah bayaran yang dibuat sehingga Jun? Sehingga Jun. Maksudnya, April, Mei dan Jun. Okey, A tu 3 bulan sahaja. Dia nak 3 bulan sahaja. Jadi, apa perlu kita buat di sini? Operasi apakah? Ini cikgu nak guna teknik lukis di sini. Okey, kamu lukislah. Kotak April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Jadi RM75,000 tadi tu, okey, yang ni belum bulatkan lagi. Okey, dia membuat bayaran ansuran sama banyak. Sebanyak 5 kali. Jadi pertama sekali RM75,000 sama banyak adalah operasi bahagi. Alright? Jadi mula-mula sekali kena bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 5. Okey, kemudian dia nak bayaran tu bulan April, Mei dan Jun. Okey, jadi selepas tu, selepas bahagi 5, kena darab dengan 3 ya. Kena darab dengan 3 sebab dia nak yang ni. Okey, 3 yang ni. Nampak tak? Okey, jadi bahagi 5, darab dengan 3 bulan sahaja. Jadi macam inilah ayat matematiknya, RM75,000 bahagi dengan 5. Okey, kenapa bahagi? Sebab ada perkataan sama banyak ya. Bahagi dengan berapa? 5. Okey, bahagi 5. Kemudian darab dengan 3. Kenapa darab dengan 3? Sebab berapakah bayaran yang dia buat sehingga Jun. Jadi sehingga Jun, April, Mei dan Jun sahaja. Jadi alright, jom kita jawab. Okey, jadi kamu bahagilah. Jangan lupa kalau lemah sifir, tulis sifir 5. Jadi yang ni baki sifar. Okey, baki 3 lagi sifar ni. Terus naik atas pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kamu dapat RM15,000. Kemudian jadi RM75,000 bahagi dengan 5 dapat RM15,000. Okey, yang ni dah selesai ya. Jadi RM15,000 kamu nak kena darab dengan 3. Okey, alright. Jadi kamu akan dapat jawapannya RM45,000. Okey, yang ni untuk soalan A sahaja dulu kan. Soalan A. Soalan B belum lagi ya. Soalan B dia nak apa ya? Jadi soalan B dia nak berapakah baki bayaran yang perlu dibayar selepas Jun. Jadi kamu dapat tadi setiap bulan tu adalah berapa tadi setiap bulan? RM15,000. Okey, jadi sekarang ni dia nak selepas Jun ya. Selepas Jun. Selepas Jun maksudnya yang ni lah 2 bulan lagi. Okey, jadi RM15,000 darab dengan 2 sajalah. Terus dapat jawapan ya untuk soalan B. Jadi kamu akan dapat jawapannya RM30,000. Alright ya, untuk 2 bulan saja, Julai dan Ogos. Jadi jelaslah yang ni. Macam biasa, kita cuba buat latihan pengukuhan daripada buku teks ya. Okey, satu soalan kamu boleh pause video ataupun kalau ada buku teks tahun 4, boleh buka buku teks muka surat 132 ya. 132. Okey, nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti biasa, cikgu share jawapannya. Okey, jadi cara belajar matematik, buat soalan, okey, ada jalan kerja, kemudian cek jawapan. Alright. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.